Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi kali ini dalam kelas pendidikan kesihatan tingkatan 3 dengan topik baru iaitu tajuk penyakit. InsyaAllah kali ini cikgu akan cuba sampaikan kepada kamu secara ringkas berkaitan dengan topik yang akan kita perbincangkan. Apa yang cikgu harapkan kamu semua dah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis kamu. InsyaAllah kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu di muka surat 170 sehingga 174. Okey, apa yang akan cikgu paparkan dalam slide ini semuanya adalah fakta-fakta yang berpandukan daripada buku teks. Okey, insyaAllah. Sebelum tu mari kita lihat standard pembelajaran yang ingin kita capai dalam topik ini. Okey, yang pertama, standard pembelajaran yang ingin kita capai di mana kita akan membincangkan perihal jangkitan HIV dan penyakit AIDS berlaku serta cara mengelak diri. Yang kedua, menilai situasi yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan HIV dan penyakit AIDS. Dan yang ketiga, menjana idea kesan jangkitan HIV dan penyakit AIDS kepada diri dan juga orang lain. Okey, mari kita tengok pengenalan berkaitan dengan penyakit AIDS. Okey, AIDS ialah penyakit yang disebabkan oleh virus kurang daya tahan manusia iaitu Human Immunodeficiency Virus yang melumpuhkan keupayaan semula jadi badan dalam melawan penyakit. Okey, kalau sebutan cikgu dalam bahasa Inggeris tak betul itu, kamu tolong betulkanlah nanti. Okey, dengan lumpuhnya keupayaan ini, seseorang individu yang dijangkiti HIV akan terdedah kepada semua jenis kuman termasuk yang tidak membahayakan. Selain itu, pesakit juga mungkin terdedah kepada beberapa jenis barah yang biasanya jarang berlaku. HIV ini membunuh sel pembantu T yang penting dalam sistem imunisasi tubuh. Tanpa sel pembantu T ini, sistem imunisasi tubuh tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Seorang yang dijangkiti HIV ini mungkin tidak menunjukkan sebarang simptom atau gejala untuk bertahun-tahun, tetapi sekiranya tidak dirawat, bilangan sel pembantu T akan semakin berkurangan sehingga tahap kritikal, yang mana pada masa inilah simptom-simptom penyakit AIDS akan menular. Okey, bahaya penyakit ini cikgu percaya kamu pun tahu apa itu HIV, apa itu AIDS. Tapi sebelum tu mari kita tengok apa itu HIV. Okey, HIV atau Human Immunodeficiency Virus iaitu sejenis virus yang melemahkan sistem pertahanan badan untuk melawan penyakit. HIV menyebabkan AIDS. Okey, apakah itu AIDS? AIDS iaitu Acute Immunodeficiency Syndrome atau penyakit yang dihadapi apabila HIV melemahkan sistem pertahanan badan melawan penyakit. Sistem pertahanan badan yang lemah mungkin akan menyebabkan penyakit yang serius dan mengakibatkan kematian. Okey, apa perbezaan HIV dengan AIDS? Okey, HIV ialah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Walaupun HIV menyebabkan AIDS, seseorang itu boleh menjadi pembawa HIV bertahun-tahun sebelum mendapat AIDS. Okey, itu kamu kena faham perbezaan antara HIV dengan AIDS. AIDS tu penyakit, HIV ni adalah virus. Okey, cikgu rasa kamu boleh jelas dekat tu. Okey, mari kita tengok bagaimana boleh berjangkitnya HIV dengan AIDS ni. Okey, bagaimanakah seseorang itu dijangkiti HIV? Yang pertama, disebabkan berlakunya perhubungan seks tanpa perlindungan. Okey, daripada ibu yang dijangkiti HIV kepada janin. Okey, berkongsi jarum suntikan yang tercemar dengan HIV. Pemindahan organ. Menyusu daripada seorang ibu pembawa HIV. Penggunaan peralatan pembedahan yang tercemar. Maksud tercemar ni tercemar dengan virus HIV. Melalui pemindahan darah yang tercemar dengan HIV. Okey, ini antara 7 cara bagaimana seseorang itu boleh dijangkiti oleh virus HIV. Okey, tapi apa-apa pun dia ada peringkat-peringkat dia bagaimana
HIV ni boleh menyebabkan penyakit AIDS. Okey, kronologi jangkitan HIV sehingga menyebabkan penyakit AIDS. Okey, proses jangkitan, peringkat awal jangkitan. Okey, HIV menyerang sel-sel badan dan beraplikasi sebelum sistem imun bertindak balas. Pesakit mungkin berasa seperti diserang sesama. Kemudian proses tindak balas, sistem imun badan mula bertindak balas terhadap virus. Walaupun tidak berasa sebarang perubahan, badan sedang melawan virus ini dengan penghasilan antibodi. Peringkat ini ialah perubahan daripada HIV negatif kepada HIV positif. Okey, jangkitan asimptomatik ni pesakit tiada simptom jangkitan, tetapi pesakit tetap membawa HIV dan virus ini sedang merosakkan sistem badan walaupun tidak berasa apa-apa. Okey, jangkitan simptomatik, peringkat jangkitan yang mana anda menunjukkan simptom jangkitan seperti jangkitan radang paru-paru. Okey, peringkat penyakit AIDS, pesakit didiagnosis sebagai penghidap AIDS apabila mempunyai pelbagai simptom dan jangkitan. Ujian perlu dijalankan untuk mengesahkan penyakit AIDS. Okey, ini antara kronologi yang menyebabkan penyakit AIDS. Okey, virus HIV kalau ada dalam badan pun belum tentu lagi kita positif ataupun kita penyakit AIDS. Kalau HIV itu negatif, alhamdulillah selamatlah. Okey, macam mana kita nak mencegah? Antara kaedah-kaedah pencegahan yang boleh kita ambil untuk mengelak diri daripada terlibat dengan penyakit AIDS ni. Okey, kaedah pencegahan yang pertama, tidak melakukan perhubungan seks sebelum berkahwin. Jangan melakukan hubungan seks secara rambang. Tidak berlaku curang bagi pasangan suami isteri. Berpegang pada ajaran agama. Jauhi dadah dan tidak berkongsi jarum suntikan. Pengesanan awal dan langkah rawatan sangat penting. Saring semua simpanan tabung darah. Sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga apabila berhadapan dengan situasi yang melibatkan pemindahan darah dan organ. Elakkan daripada berkongsi peralatan peribadi seperti pisau cukur dan berus gigi. Ini antara kaedah pencegahan daripada penyakit AIDS. Okey. Okey, situasi yang mendedahkan diri kepada jangkitan HIV dan penyakit AIDS. Okey, dia ada 4. Yang pertama, transfusi darah dan prosedur pembedahan yang lain. Pergaulan bebas. Okey, berkongsi peralatan peribadi. Terlibat dengan aktiviti pelacuran. Ini antara 4 faktor ataupun 4 situasi yang boleh yang kita katakan sebagai boleh terdedah diri kita kepada jangkitan HIV. Okey, kesan daripada aspek emosi, sosial dan ekonomi. Tadi kita cakap tentang kesan kepada diri, kepada kesihatan kita saja. Dan kesan kepada emosi, kepada sosial dan ekonomi pun mempengaruhi juga. Okey, yang pertama, gangguan emosi. Okey, orang yang mengalami ataupun yang menghidap penyakit AIDS akan mengalami tekanan perasaan, berkemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti mencederakan orang lain dan membunuh diri. Malu pada diri dan keluarga, individu ini akan menjadi buah mulut komuniti tempatan dan ini memalukan diri dan keluarga. Diskriminasi dan sekatan dalam pekerjaan bagi individu-individu ini. Stigma masyarakat. Okey, masyarakat beranggapan bahawa individu ini berbahaya lalu dipinggirkan. Masyarakat akan beranggapan bahawa individu ini mengamalkan gaya hidup yang tidak bermoral. Dan yang terakhir, ekonomi, kos sara hidup meningkat, kos perubatan yang tinggi, produktiviti menurun. Okey, ini antara kesan-kesan dia. Tapi kita kena ingat, orang yang terlibat dengan penyakit AIDS tidak semestinya orang yang tidak bermoral. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain lah. Kalau kamu tengok tadi, melalui pemindahan darah, okey, daripada penggunaan peralatan pembedahan yang tercemar. Okey, tak semestinya orang yang menghidap penyakit AIDS ni adalah orang yang tidak bermoral. Okey, tak semestinya dia penagih dadah, tak semestinya dia yang terlibat dengan aktiviti pelacuran, tak semestinya. Mungkin ada faktor-faktor lain. Okey, itu antara yang selalu kita dengar lah kalau melibatkan pesakit ini, orang yang selalunya kita akan fikir negatif, orang yang tak bermoral. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu menghidap penyakit AIDS. Okey, itu yang cikgu nak sampaikan kepada kamu secara ringkasnya. Okey.
Kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan, nanti kita boleh bincang dalam grup. Okey, cikgu harap kamu boleh rujuklah dalam buku teks kamu tu. Sekiranya kamu ada buku lain ataupun ada buku rujukan lain yang mana kamu nak kongsi fakta-fakta ataupun apa-apa yang berkaitan dengan apa kita bincang ni, kamu boleh kongsi nanti, insyaAllah. Okey, sebarang pertanyaan, soalan, nanti kita bincang dalam grup, insyaAllah. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.